الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini dan amnya sepanjang kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan sepanjang dalam kehidupan kita. Baik, sebagaimana yang kita maklum tuan-puan, malam ni kita tak baca kitab seperti biasa. Kita meraihkan permintaan pihak pengurusan surau supaya kita ganti kitab pada malam ini dengan penkisahan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah tuan-puan, kita malam ni kita akan fokus kepada rahsia peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Di sebalik kisah yang selalu kita ulang-ulang itu, ada rahsia yang sangat besar untuk kita jadikan pengajaran dan tauladan dalam kehidupan kita. Tahun lepas tuan-puan kita Isra', cuma Mi'raj tu dia tak lengkap lah tahun lepas. Jadi kita lengkapkan malam ni. Dan kita fokus tahun lepas tuan-puan secara asas ataupun secara ringkasnya lebih kurang ada 6 rahsia secara keseluruhan di sebalik kisah Isra'. Dan malam ni kita nak fokus satu sahaja. Di sebalik kisah Isra' dan Mi'raj itu, Allah nak gambarkan kepada kita tentang kemuliaan, ketinggian darjat Nabi kita dan juga ketinggian status ibadat sembahyang. Yang kita akan tengok rahsia besar dan tingginya nilai ibadat sembahyang, sehingga mana Allah mentakdirkan peristiwa yang sangat agung, yang sangat luar biasa, semata-mata Allah nak anugerahkan sistem ibadat solat ataupun protokol sembahyang secara direct kepada Nabi kita, tidak melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Ini antara rahsia yang besar yang Allah nak gambarkan kepada seluruh makhluk bahawa sembahyang itu bukan protokol biasa-biasa. Dia antara protokol yang sangat luar biasa, unik, tidak ada pada ibadat-ibadat Nabi-Nabi lain. Itu spesialnya sembahyang. Baik, kita tengok tuan-puan peristiwa ini. Kalau tahun lepas tuan-puan kita dah tengok dari sudut watak-watak penting yang terlibat di dalam Isra' dan juga lokasi penting yang Allah takdirkan sepanjang Isra' itu. Ada 5 lokasi-lokasi penting, iaitu 2 masjid dan 3 tempat persinggahan ataupun RNR yang Nabi singgah sebelum Mi'raj. Itu telah kita bincang. Di Palestin, Masjid Palestin, kemudian Nabi berhenti di RNR pertama, iaitu Tayyibah di Yasrib ataupun di Madinah, kemudian terus kepada Tursina, Bukit Tursina, lokasi seterusnya, dan last kali Baitul Laham, tempat Nabi Musa alaihissalam. Barulah destinasi terakhir Nabi sampai di Masjid Palestin lah, mula daripada Masjid Mekah. Last kali destinasi terakhir dia Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi malam ni kita nak mula di Masjidil Aqsa, Palestin.
kita nak bincang fokus Mi'raj. Isra tahun lepas. Kita bagi-bagi. Lupa pun tak apa tuan-puan. Memang lupa, takkan nak ulang balik kan. Nanti kita akan ulang balik. Sepanjang kita sebelum mati, insya-Allah banyak kali lagi kita akan ulang. Sebab tu saya dulu tuan-puan masa kecil, sekolah rendah tu duduk dengar dah macam ni lah. Tiap kali Isra kita pergi tadah telinga sahaja. Sampai kita tua, tak perlu baca kitab, ingat. Itu penting untuk kita adakan majlis-majlis maulid, majlis-majlis Isra Mi'raj ini untuk generasi akan datang. Mereka membesar dalam suasana kisah-kisah penting, tamadun Islam yang mesti anak generasi kita tahu. Baik, Mi'raj ni tuan-puan, dia merujuk kepada, kita duk bincang Isra Mi'raj. Kita biasa kita tahu berjalan naik. Mi'raj ni naik ke langit. Kita nak tahu lebih secara bahasa tepatnya Mi'raj itu dia merujuk kepada apa. Memanglah naik. Mi'raj ni tuan-puan, dia merujuk kepada anak tangga. Itu dia panggil Mi'raj. Jadi bahasa kita mudah fahamnya, Mi'raj ini merujuk kepada, kalau orang mengaji nahwu sorof, dia panggil isim alat tangga, alat untuk naik, maksudnya tangga. Jadi Mi'raj itu kena kepada tangga yang Nabi pijak untuk naik ke langit pertama dan terus setiap langit 2, 3, 4 sampai langit ke-7. Tu dipanggil Mi'raj. Naik melalui alat. Alat itu apa dia? Alat itu tangga. Jadi tangga langit pertama, dia akan turun ke dalam masjid. Nabi pijak di atas anak tangga, kemudian tangga itulah akan dinaikkan, ataupun Nabi akan naik atas anak tangga, lalu Nabi dibawa sampailah ke langit yang pertama. Langit yang pertama tuan-tuan, apabila Nabi sampai, maka seperti biasa kita tengok dalam kisah Isra dan Mi'raj dalam kitab Qutul Muhtaj ataupun kitab yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani pun sama. Dia punya rentatan kronologi lebih kurang sama. Apabila sampai sahaja di pintu langit, maka Jibril alaihissalam bagi salam kepada penunggu ataupun malaikat yang menunggu langit yang pertama. Dia bukan boleh masuk mudah tuan. Ada orang panggil protokol nak masuk. Tapi kita ni percayalah, orang kata orang putih boleh sampai ke langit, maka kita pun percaya. Naik sampai ke bulan, bukan saja langit, sampai ke bulan, kita pun percaya. Tidak ada mana-mana makhluk boleh masuk ke langit pertama. Jangan kata langit ke-7. Langit pertama, tidak ada mana-mana makhluk biasa yang boleh melalui pintu biasa. Dia tidak ada pintu lain. Tak dibuka mudah-mudah. Kena ada prosedur yang ketat. Lalu jawab malaikat penunggu yang bernama Ismail, penunggu pintu langit pertama. Lalu dia tanya, Jibril, tuan hamba, adakah tuan hamba seorang atau dengan siapa? Sebab Jibril ini dah biasa turun naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengambil perintah. Jibril dah biasa langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Tetapi sebelum daripada ini, Jibril pergi seorang diri tanpa ditemani oleh malaikat-malaikat lain. Itu antara special Jibril. Dia berada di alam tersendiri. Kita dah sebut tahun lepas. Secara keseluruhannya, Al-Imam Kizwani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya menyebut alam ini ada 5. Alam malaikat dan alam Jibril dia berbeza. Jibril ini dia alam Jabarut. Malaikat lain alam Lahut. Itu nama alam. Tak ingat pun tak apa tuan-tuan. Cuma ingatnya alam malaikat satu dan alam Jibril satu. Dia alam tersendiri. Jibril tidak berada pada alam yang sama dengan malaikat lain. Sebab itu malaikat lain tak boleh nampak Jibril. Dia Jibril lebih halus kejadian dia. Sebab itu alam berbeza. Spesialnya Jibril.
Tidak ada malaikat-malaikat lain tidak boleh berada bersama-sama di alam Jibril. Sebab itu Jibril turun naik biasa, langit pertama, kedua, ketiga. Sebab itu penunggu tanya, Tuan hamba bersama siapa? Lalu dia pun jawab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengadap, kerana Jibril dan Nabi ini tuan-tuan dipanggil mengadap Tuhan, jemputan khas pada malam Isra' dan Mi'raj. Sebab itu prosedurnya diketahui oleh seluruh malaikat di langit pertama sampai langit ketujuh telah dimaklun awal. Sebab itu malaikat penjaga langit pertama buka pintu, barulah boleh masuk Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk melalui pintu langit yang pertama. Kita nak ringkas tuan-tuan, kalau dalam kitab dia sebut jumlah malaikat yang membuka pintu langit pertama ribuan malaikat. Ada khilaf, ada mengatakan 400,000 malaikat yang menjaga pintu langit pertama, membuka pintu langit. Bukan macam pintu rumah kita, boleh buka seorang aja. Nak imagine tak boleh ke apa? Jangan imagine pelik-pelik lah. Dan kita kena rasa pelik tu biasa, kerana kisah ini luar biasa. Sebab itu apabila Nabi turun cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka berlaku perpecahan. Ada yang beriman dan ada yang menolak. Sebab dia duk fikir dengan akal dia. Semuanya kisah Isra' dan Mi'raj tuan-tuan di luar batas pemikiran manusia biasa. Sebab itu Allah mulakan dengan Subhanallazi asra. Subhana asra. Kesemuanya ayat akidah. Subhana, maha suci Allah daripada sifat kekurangan, sifat kelemahan. Allah tidak ada, istihalah dan kita dah belajar. Allah tak layak dengan sifat lemah dan kekurangan. Sebab tu dipanggil Subhana, maha suci. Asra bi abdih. Jadi apabila kita faham tu, belajar akidah, belajar ilmu akidah, zahir dalam hati kita kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrah yang ada pada dia sangat dahsyat. Subhana. Di sebalik subhana kena nampak tuan-tuan, kena musyahadah dalam ilmu tasawuf. Musyahadah apa dia? Dia panggil musyahadah ciri Tuhan. Nampak kehebatan Tuhan. Di sebalik ciri kudrah yang ada pada dia, menyebabkan kita rasa feeling memang Allah Ta'ala ni sangat dahsyat. Kudrah dia, kuasa dia sangat dahsyat. Asra, dia yang membawa Nabi kita berjalan. Bukan Nabi berjalan dengan usaha Nabi kita, tidak. Itu yang paling kisah yang luar biasa. Jadi apabila dibuka pintu langit pertama, lalu masuklah Nabi kita dan juga Jibril alaihi salam. Apabila dia masuk, maka Nabi kita melihat langit pertama. Nabi kita masuk saja, maka ulama menyatakan Nabi kita berasa sangat seronok. Apa yang Nabi kita suka sangat dan seronok? Dia melihat kecantikan langit pertama yang sangat-sangat luar biasa. Langit pertama ini yang diriwayatkan setengah mengatakan dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada emas. Ada yang riwayat mengatakan emas dan juga permata yakut, dan ada sebahagiannya dibuat daripada tembaga. Variasi ciptaan Allah Ta'ala, bukan sahaja sejenis, tak, bukan emas sahaja. Inilah dia kecantikan langit pertama. Dan bukan saja Nabi seronok, penghuni, penduduk ataupun dipanggil ahli penduduk lah. Penduduk langit pertama juga menyambut kedatangan Nabi dengan penuh keseronokan dan kegembiraan. Siapa penduduk dia tuan-tuan? Malaikat lah. Dia tak ada manusia. Yang tanya pula siapa makhluk duduk langit pertama? Makhluk dia, ahli dia ialah malaikah. Seronoknya dia. Ulama sebut kenapa seronoknya malaikat penghuni langit pertama apabila Nabi masuk. Kerana beberapa sebab.
Antara keseronokan apabila Nabi sampai, kerana Nabi ni dia masyhur, nama dia di langit, popular nama dia di langit, walaupun dia tak pernah sampai. Dia popular nama Nabi di langit, Ahmad. Kalau popular di bumi, penduduk bumi masyhur dengan nama panggilan Muhammad. Kalau penduduk langit popular dengan nama Ahmad. Lepas tu kita boleh guna dua-dua. Ahmad pun kita boleh guna, Muhammad pun kita boleh guna. Nama Nabi ni penduduk di kalangan penduduk langit dah popular. Mereka tak sabar menunggu kedatangan Nabi. Riwayat mengatakan, tuan-tuan, di dalam kitab Isra Mi'raj mengatakan, antara sebab penduduk langit seronok Nabi datang, dia langit ni dia pernah berdialog dengan bumi. Pelik bunyinya, tuan-tuan. Langit boleh bercakap dengan bumi. Kita duk ukur kita nampak kita boleh bercakap, makhluk lain tak boleh bercakap. Bumi ni dia bercakap, berdialog dengan langit. Apa langit cakap? Langit kata, aku lebih hebat daripada engkau, bumi. Melawan siapa hebat? Lebih kurang macam cerita ayam jantan dengan kambing lah. Tu lain, tu tak boleh cerita malam ni. Tapi lebih kurang lah. Ayam jantan rasa hebat, kambing kata aku hebat lagi. Tu. Bumi pun sama. Langit kata, kenapa aku hebat? Kerana di atas belakang aku orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang hebat. Betul. Penduduk langit ni, tuan-tuan, terdiri daripada makhluk malaikat yang kerja mereka sepanjang waktu melakukan ibadat. Panjang waktu melakukan ibadat mereka dia tidak ada musim, tidak ada waktu dia buat perkara maksiat, tidak ada. Malaikat pula banyak. Ada malaikat yang jaga arash, malaikat yang jaga langit pertama. Lalu bumi pun jawab. Dah bangganya langit berbangga dengan dia duk pikul, dia duk bawa orang-orang yang hebat. Langit pertama malaikat, langit kedua malaikat, sampai langit ketujuh semua penduduk yang hebat. Lalu kata bumi, walaupun aku menanggun manusia cak ayam. Bahasa saya lah cak ayam tu, dan kita sebut lain. Walaupun bumi menanggun manusia yang ada yang soleh, tapi ramai yang melakukan maksiat. Duk pijak atas belakang dia ni, tuan-tuan, kita buat perkara maksiat, tak ikut perintah Allah Ta'ala, tapi berjalan atas belakang bumi. Tapi jawab bumi, sungguh pun ramai yang duduk atas belakang aku ni, manusia-manusia yang mengerjakan maksiat, tetapi aku ada seorang makhluk yang sangat special. Tu menang di bumi. Lalu menangis langit, tak tahu menangis macam mana. Jangan tanya apalah. Hujan ke dia menangis? Bukan, hujan lain. Dia duk imagine, langit menangis, hujan. Bukan. Itu Syiah. Syiah hujam, dia kata air kecil Tuhan. Merapu dia. Petir tu apa petir tu? Petir. Telur ni, dia belaga. Apa belaga? Bertempur. Keluar berapi. Petir. Punya imagine dahsyat dia. Dia gambar itu, kata kafir tu. Punya imagine Tuhan macam dia. Kecil air kecil Tuhan. Lagi pula petir itu, telur Tuhan belaga. Patak kafir macam mana, tuan-tuan? Itu pahaman yang sangat dahsyat. Apabila dengar saja bumi jawab, ada seorang makhluk yang sangat special, yang sangat tinggi nilai martabatnya. Aku ada seorang makhluk yang menanggung, yang berada di atas belakang aku. Lalu menangis bumi atau langit. Dia dengar seorang makhluk. Bumi sepanjang waktu. Nabi inilah, tuan-tuan, maksud bumi ni ialah Nabi ni. Nak cerita ketinggian Nabi. Sebab kita fokus malam ni, tuan-tuan, Allah nak gambarkan Isra dan Mi'raj berkaitan dengan ketinggian Nabi, supaya kita kenal Nabi siapa, supaya kita appreciate. Kita follow apa yang Nabi selawat pun banyak, sebab orang ini bukan orang biasa. Kita kena hargai. Dan Allah nak gambarkan apa dia? Sembahyang yang Nabi nak pergi ambil ni sangat luar biasa.
Sebab itu jangan tinggalkan sembahyang, jangan tinggalkan ilmu sembahyang. Sampai mati belajar tentang sembahyang. Kerana sembahyang sangat luar biasa pahala dia. Sebab tu apa mati kita akan belajar berkaitan dengan sembahyang, kerana value dia luar biasa. Lalu selepas daripada tu tuan-tuan, langit menimpikan. Dia minta dengan Allah, dia berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kamu bawalah makhluk yang special ini walaupun sekejap, supaya aku nak merasai menanggung makhluk ini. Apabila dia dengar bumi ini, mula-mula banggalah dia, hebat dia. Bumi balah dengan jawapan seorang makhluk yang luar biasa, aku tanggung walaupun hak lain semua tak terpakai. Lalu dia menangis dan dia menipikan bahawasanya suatu hari nanti Allah benarkan makhluk ini sampai ke langit. Lalu Allah makbul, Allah terima doa malaikat. Maka Allah takdirkan bila dalam peristiwa Mi'raj Nabi akan naik ke langit walaupun sekejap. Dia minta pun tak lama, dia kata sekejap pun tak apa. Dia nak merasai menanggung makhluk yang luar biasa, Nabi kita. Sebab tu apabila Nabi masuk sahaja langit pertama, maka penduduk langit pertama ini menyatakan keseronokan. Dan Nabi pun seronok melihat kecantikan langit yang luar biasa. Dan apa lagi tuan-tuan, lalu Nabi kita melihat malaikah yang berada di langit pertama. Ada malaikat yang melakukan ibadat dalam bentuk qiyam. Qiyam dia tak berhenti-henti qiyam. Lalu dia tanya Jibril alaihissalam, ya Jibril, berapa lama dah malaikat ni duduk berdiri macam ni? Kita berdiri juga, kita tak sampai 4 minit berdiri. Diri tu pun sekejap bergaru, sekejap tengok orang kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok cicak, tengok bawah, tengok jubah tu imam, macam-macam. 4 minit, 5 minit saja yang malaikat berdiri dengan penuh khusyuk dan taat dia. Lalu Jibril kata, malaikat ini dia mula berdiri semenjak daripada dia dijadikan oleh Allah Ta'ala sampailah bumi ataupun langit ini hancur, yang ini sampai kiamat. Itulah ibadat dia. Lalu dia melihat lagi sekumpulan malaikat lain, ada yang rokok, dan dia tengok pula ada yang sedang sujud, dan ada yang sedang duduk dalam keadaan tahiyat. Lalu apa terdetik dalam hati Nabi kita? Dia tak minta doa pun. Terdetik dalam hati Nabi kita, dirakamkan oleh para ulama. Nabi kita kata, alangkah seronoknya, seronok dia tengok malaikat sedang melakukan ibadat. Kalaulah hamba aku pun ataupun umat aku boleh melakukan ibadat seperti ini. Lalu Allah makbulkan isi hati Nabi kita. Allah jadikan sistem ibadat umat Nabi kita dengan mengambil kesemua jenis-jenis ibadat penduduk langit. Allah menggabungkan seluruh penduduk ibadat penduduk langit untuk Allah jadikan protokol sembahyang. Itu yang kita sebut unik dan luar biasa yang tidak ada pada ibadat Nabi-Nabi lain. Allah gabungkan jenis-jenis ibadat para malaikat untuk hadiah kepada umat Nabi kita sistem sembahyang yang sempurna. Kalau malaikat dia qiyam sampailah kiamat, tapi kita qiyam pun ada, rokok pun ada, iktidal pun ada, sujud pun ada, sempurna. Itu yang kata cantik sembahyang kita yang patut kita kena menghargai. Dan tanda kita menghargai anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi kita, kita kena buat dengan sempurna. Jangan kita buat cincai. Kerana ibadat ini bukan ibadat biasa-biasa. Ibadat ini luar biasa, nilai dia luar biasa. Apabila sahabat tanya, ayyul a'mal afdal, sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling tinggi value pahala di sisi Allah Ta'ala?
Qala yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah liwaqtiha. Nabi tak sebut zakat, tak sebut haji, tak sebut baca Quran, tak sebut ibadat-ibadat lain. Tetapi Nabi sebut sembahyang di dalam waktunya. Itulah dia value ataupun nilai pahala yang afdal, yang tinggi dan yang besar, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-puan, kita kena rasa bertuah, kena rasa berbangga, kena rasa menghargai anugerah Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara buat sempurna. Ada orang tuan-puan dia janji buat saja, mayan tak lagi, semayan dah, kita pukam pun tak apa. Tu orang tak menghargai anugerah Allah Ta'ala. Kalau melekat dia boleh buat satu jenis ibadat saja tuan-puan, dia rokok khusyuk, penuh khusyuk sampai kiamat. Kita tak rokok pun kita buat betul, iktidal pun kita buat betul, variasi ibadat kita ini, dan nilai dia pula lebih tinggi daripada orang lain. Jangan kita buat tak cakna. Ulama kata orang yang tak mengambil berat berkaitan dengan sistem sembahyang, seolah-olah mereka tidak menghargai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang pun cincai, seolah-olah tidak menghargai anugerah Allah Ta'ala. Kita fokus malam ni tuan-puan, rahsia zahir. Sebatin pun akan datang. Dia ada rahsia zahir dan rahsia batin. Maksudnya sembahyang itu sembahyang zahir, betulkan peraturan zahir dulu yang kita belajar dalam kitab Hidayatus Sibyan itu. Kita fokus betulkan tata cara sembahyang ataupun protokol sembahyang secara peraturan zahir. Kemudian barulah kita upgrade kita punya kualiti supaya gabungkan zahir dengan hati kita. Orang panggil apa? Orang panggil sembahyang dengan perasaan. Biasanya kita sembahyang tak ada perasaan. Takbir Allahu Akbar tak rasa apa, duk ingat benda lain. Tu dia panggil zahir batin tak bergabung. Batin itu tak bergabung dengan solat. Batin duduk tempat lain, batin duduk ingat kat lain, batin duduk dunia lain, duduk alam lain. Takbir Allahu Akbar masuk alam lain, bukan alam solat. Yang duduk baca apa? Takbir, apa nama ni? Dia ucap takbir Allahu Akbar. Dia baca apa? Doa iftitah Allahu Akbar kabira. Tetapi rasa tak dia hebat Allah Ta'ala? Tak rasa apa pun. Kenapa? Kerana dia belum alignment lagi dengan balancing. Dia memang lari banyak depan hati. Tu hati duk lari je tu. Alignment tak betul. Tetapi tak apalah, zahir dulu, betulkan zahir dulu. Kalau zahir awal-awal lagi out tuan-puan, jangan duk kira khusyuk. Orang ini duk kira khusyuk, tadabbur Quran bagus, tetapi zahir fiqh itu jangan ditinggalkan. Nak bincang soal khusyuk, nak bincang soal perasaan khusyuknya, perasaan gerumnya, perasaan rindunya, perasaan sedapnya, itu tasawuf. Tapi malam ni kita fokus peraturan zahir saja. Sembahyang secara keseluruhannya secara zahir. Baik, habis yang pertama. Kemudian dia bertemu selepas Nabi kita tengok variasi ibadat para malaikat. Lalu Nabi kita rasa seronok, kalaulah umat aku pun dapat ibadat sama. Lalu Allah takdirkan, Allah makbulkan panggil hasrat Nabi kita dengan mentakdirkan protokol sembahyang, gabungan variasi ahli ibadat, ahli penduduk langit. Kemudian dia pun melihat, sebelum dia naik ke langit yang kedua, dia melihat ada seorang tua. Ni khilaf ulama. Ulama kata roh bukan jasad, iaitu Nabi Adam alaihissalam, bapa. Di dalam kitab menyatakan apabila Nabi Adam melihat kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Adam menyatakan keseronokannya kerana cucu cicit dia lahirnya seorang yang sangat hebat dan luar biasa. Dia turut berbangga. Kenapa? Kerana
cucu cicit generasi yang berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia pun seronok dengan pertemuan Nabi kita. Lalu Nabi kita meneruskan langit yang kedua. Sama, naik ke langit yang kedua, Jibril bagi salam, dijawab salam Jibril alaihi salam. Lalu soalan yang sama, tuan hamba datang bersama siapa? Dia kata, Jibril jawab, saya datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dipanggil menghadap Tuhan. Barulah dibuka pintu langit yang kedua oleh para malaikat, oleh malaikat penunggu langit kedua. Kemudian terus naik ke langit yang kedua. Lalu di langit yang kedua Nabi kita bertemu dengan siapa? Nabi kita bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya. Dua orang Nabi di langit yang kedua Nabi kita bertemu. Kenapa ulama sebut Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam? Allah gandingkan dua Nabi ini untuk bertemu dengan Nabi kita, kerana ada hikmah dia. Dua orang Nabi ni tuan, Nabi Isa alaihissalam, dia jarak tak sama, tak jauh beza. Lahirnya Nabi Isa, beberapa tahun lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini dilahirkan sebagaimana kita maklum oleh ibunya tanpa bapa. Dia tiup roh. Jibril alaihissalam datang bertemu dengan ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, yakni Maryam, untuk meniupkan roh ke dalam rahim Maryam. Lalu terus Maryam mengandung tanpa bapa. Jangan kita pelik tuan-puan. Nabi Isa alaihissalam dia tak ada bapa saja, ibu dia ada. Tu pun orang duk pelik. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam Allah buat tanpa bapa, tanpa ibu. Tak pelik pula yang tu. Nabi Isa orang tak boleh terima. Orang tuduh Nabi Maryam berzina dan sebagainya. Tak boleh terima. Tidak ada bapa. Orang mencari bapa, mana bapa dia? Allah Ta'ala cerita Isa bin Maryam dalam Quran jelas. Isa itu anak lelaki Maryam. Anak lelaki Maryam. Sebab dia tidak ada bapa. Maka bin dia adalah bin ibu dia lah. Tidak ada bapa. Bin tu maksudnya anak lelaki. Binti tu maksud dia anak perempuan. Tapi orang kita dia tak guna bahasa Melayu. Dia guna bahasa Arab. Bahasa Arab ni tuan-tuan kadang-kadang kita pun tak tahu. Azhar bin Ramli. Tu pun terjemah dalam bahasa Melayu jadi Azhar anak lelaki Ramli. Fatimah anak perempuan Ramli. Ruhaya anak perempuan Ramli. Bunyi macam India. India tu betul lah tu, dia terjemah. Kita kalau terjemah orang kata India ke Melayu ni. Sama lah, India pun Melayu pun sama. Cuma kita tak terjemah bin. Bunyi pelik, bunyi cantik bunyi bin. Bahasa orang tuan, cantiklah bahasa orang. Terjemah barulah dia nampak, gitu terjemah. Bunyi macam India terus terjemah. India tu baguslah dia terjemah terus. Mutu anak jantan Ramasami. Anak lelaki Ramasami. Itu betul lah. Baik. Nabi Isa alaihissalam ini kenapa digandingkan Nabi Yahya? Dia ada hikmah, ada rahsia dia. Nabi Yahya ni tuan, satu hari sebelum dia lahir, bapa dia Zakaria seorang yang tua. Dia datang melawat rumah ibu kepada Nabi Isa, Maryam, sedang melakukan ibadat di bilik suluk dia. Bilik suluk. Waktu tu Maryam masih remaja. Remaja dah buat ibadat tuan, tak keluar rumah. Duduk di bilik suluk. Dia tengok karamah Siti Maryam. Siti Maryam ni dia muda tu, remaja dia ada karamah dah. Dia tengok di bilik suluk ada buah yang sangat cantik. Lalu Nabi Zakaria tanya Maryam, buah dari mana? Buah musim sejuk, buah musim panas, selalu ada dalam bilik Siti Maryam. Lalu Maryam kata itu rezeki pemberian Allah Ta'ala.
terkejut, rasa kagum Nabi Zakaria kepada Siti Maryam. Dia ni tua dah, tak dapat anak. Lalu dia keluar daripada bilik suluk Siti Maryam, dia pergi ke mihrab, dia sembahyang sunat, lalu dia cakap dengan keberkatan, dengan kemuliaan Siti Maryam, dia nak ke anak lelaki. Moga Allah anugerahkan anak lelaki. Lalu tak lama tuan-tuan, dia dapat anak dengan keberkatan Siti Maryam. Tu panggil dengan karamah luar biasa Siti Maryam. Dapatlah anak Nabi Yahya. Dia tu tak beza jauh, banyak tahun, tak banyak tahun beza dengan Nabi Isa alaihissalam. Lahir Nabi Isa alaihissalam tak banyak berapa tahun saja, lahirlah Nabi Zakaria. Nabi Yahya, anak kepada Nabi Zakaria yang tua waktu itu, tapi tua pun boleh anak. Ini mukjizat. Kita jangan buatlah. Berasa nak anak lagi umur 70 dah. Tengok Nabi boleh, dia kata. Kita try buat. Tak payah. Kita bukan jenis Nabi. Ni cerita Nabi terus kita nak buat. Buat ibadat sudahlah. Dia kata tu ibadat juga. Kita pun main cucu ada, tak apa. Geng-geng 70 ni main cucu lah. Ni dia kata Nabi Zakaria tua dah, boleh anak lagi. Anak Nabi. Baik. Dan kita nak ringkas tuan-tuan. Banyak lagi ni. Dia ada 10 martabat. Kita dah insya. Mudah-mudahan sempat 10 kita ringkas. Dia ada 10 martabat Nabi kita terus naik. Kalau di Isra 5 lokasi saja Isra, tetapi Mi'raj ada 10 lokasi Nabi berhenti. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. 7 lokasi. Kemudian ada 3 berbaki lagi sebelum hadratullah, sebelum dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi kerana kita dah nak isyak, kita ekspreskan tuan-tuan. Langit ketiga terus, dia naik ke langit yang ketiga, dia bertemu dengan Nabi Idris. Walaupun ada khilaf tak apa, tuan-tuan, kita ambil pandangan ni tak apa, dia ada khilaf. Antara 2 orang Nabi yang berada di langit tuan-tuan yang masih hidup, ini Nabi bertemu bukan roh. Kalau Nabi Adam alaihissalam, dia bertemu roh, jasad tidak ada, roh saja. Allah rupakan nampak jasad tapi roh. Tetapi yang Allah bertemu roh dan jasad ialah 2 orang yang Allah kekalkan tak mati sampai hari ini. 2 orang Nabi yang berada di langit, yang Allah angkat di langit, iaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris. Nabi Idris tak meninggal. Dia bertemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Isa pun sama, dalam keadaan rupa dia roh dan jasad. Dan Nabi Idris pun sama. Kemudian terus ke langit yang seterusnya, langit yang ke berapa? Keempat. Naik langit yang kelima. Dah azam tuan, terus cepat express, tak perlu detail-detailkan. Sebab ada 3 atas, kita nak ending tu, kita nak detail tempat ending dia, tempat last. Langit yang kelima, langit yang keenam, langit ketujuh. Baik, ketujuh ini dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan langit yang keenam, dia bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tengok Nabi Yusuf alaihissalam ni tuan-tuan. Mula-mula ni ringkas cerita. Apabila dia masuk pintu macam biasa sama, kemudian ulama sebut Nabi kita terkejut melihat seorang pemuda. Pemuda yang sangat handsome. Siapa pemuda itu? Dialah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia bertemu dengan roh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia antara Nabi yang kita dah maklum dari sudut ketampanan wajahnya. Tampan wajah dia, Allah anugerahkan wajah Nabi Yusuf cantiknya. Sebahagian kecantikan Nabi Adam alaihissalam berada pada Nabi Yusuf. Nabi Adam memang tak boleh tanding lah, cantik, dia cantik sekali. Dan Nabi Adam pula nak tanding dengan Nabi kita, tak boleh. Nabi kita yang paling cantik. Sebab Nabi kita, ketampanan Nabi kita, sebahagian daripada kecantikan yang ada di dunia berada pada rupa Nabi kita. Tak boleh tanding.
Dunia ni, isi dunia, orang-orang yang tampan di dunia ini, sebahagiannya berada pada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam alaihissalam seorang yang tampan, seorang yang cantik. Separuh ketampanan Nabi Adam alaihissalam berada pada wajah Nabi Yusuf. Disebut di dalam sirah tuan-tuan, handsome tak handsome Nabi Yusuf ini. Sebab tu kita biasa dengar apa nama ni, orang yang sampai terpotong tangan tu. Memang betul. Ulama sebut, dalam sirah sebut, di Mesir, penduduk Mesir ini 3 bulan tak makan. 3 bulan tak makan. Tetapi boleh bertahan dengan melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, hilang rasa lapar, kenyang. Tengok Nabi Yusuf boleh kenyang. Nak cari kat mana tuan-tuan hari ni? Duk gila sangat ke Korea tu. Anak-anak muda hari ni tengok Korea, gila Korea. Habis rambut oren Nabi. Melayu tapi oren. Handsome macam mana? Dia tak tengok, dia tak dengar kisah Isra', tak dengar kisah Mi'raj Nabi kita. Patutnya kalau nak cari orang handsome, idola dia Nabi kita, idola dia Nabi Yusuf, idola dia Nabi Adam. 3 Nabi ini antara Nabi yang terhandsome, Nabi kita, kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Yusuf. Cuma Nabi kita dia handsome di dunia, Allah jaga dia tidak timbul fitnah. Allah berikan ketampanan pada Nabi Muhammad bukan dari sudut fitnah, bukan dari sudut orang tengok menyebabkan orang rasa nak buat something, tak. Bahkan Allah berikan izzah, kegerunan kepada Nabi kita. Orang nak goda dia pun orang gerun, walaupun dia handsome. Sebab tu kita jangan dengar berlaku goda menggoda terhadap Nabi kita, sebagaimana berlaku kepada Nabi Yusuf. Memang antara fitnah Nabi Yusuf ialah wanita-wanita sanggup mati demi Nabi Yusuf alaihissalam. Tak makan, gila kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kahwin, ada yang pengsan, ada yang mati. Tak dapat kahwin dengan Nabi Yusuf. Takat terjun bangunan tu biasa je tuan. Hari ni bukan terjun bangunan pasal tak boleh kahwin. Cantik pasal tak ada makanan, tak ada harta, tak ada duit. Dulu orang bunuh sampai bukan pasal duit dulu, bukan pasal tak boleh survive dah. Pasal tak kahwin, tak dapat kahwin dengan Nabi. Dia isu Farah ni tuan-tuan, mati kerana kahwin ni bukan zaman Nabi Yusuf lagi, bahkan awal lagi, dan berlaku pada zaman Nabi kita. Aminah kahwin dengan Abdullah, berapa puluh orang Quraisy meninggal, tapi tidak dinakalkan dalam kitab-kitab yang besar. Cantiknya Aminah dan handsomenya Abdullah. Sebab tu lahir Nabi kita handsome. Bapa dia handsome dan ibu dia cantik. Ibu dia menjadi kegilaan pemuda-pemuda Quraisy, dan bapa dia menjadi kegilaan wanita-wanita Quraisy. Apabila berkahwin dua ni, ada yang pengsan, ada yang meninggal. Kita pelik dengar. Baik, naik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langit yang ke-7 tuan-tuan. Nabi Musa, banyaklah Nabi Musa, Nabi Harun, banyak kita tak sebut tadi. Nabi Idris kita sebut, kemudian Nabi Harun tak sebut. Terus naik Nabi Musa, terus naik Nabi Yusuf, kemudian last sekali langit yang ke-7 ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia berada pada langit yang ke-7. Dan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dipanggil Abul Anbiya, bapa kepada Nabi-Nabi. Jadi dia ni datuk, sebab tu Allah temukan dia ni merupakan nenek moyang Nabi kita. Sasusur galo kronologi keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu apabila Nabi kita tengok saja Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7, maka dia terpegum. Dia cerita kat Jibril, dia kata rupa orang tua ini mirip seperti aku. Rupa Nabi Ibrahim ini seakan-akan rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tuan-tuan, langit yang ke-7 dia teruskan perjalanan dia, mi'raj dia, naik dia sampailah di border. Dah habis dah 7 lokasi ataupun 7 maqam. Dalam istilah tasawuf dia panggil 7 maqam. Dalam istilah kita biasanya kita panggil 7 tempat ataupun 7 lokasi.
Dia ada 10 lokasi penting sebelum dia bertemu dengan Allah. Di bawahnya ada 5, di atasnya ada 10 sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini dipanggil potopan. Ini dipanggil proses yang dilalui oleh Nabi kita untuk capai target. Apa target dia? Target dia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, mengambil perintah Tuhan. Sebab tu dalam tasawuf, kalau kita bincang dari sudut perspektif tasawuf, dia agak berbeza bahasanya. Jadi kalau kita perspektif tasawuf tuan-tuan, kita akan relate dengan sembahyang. Kita akan relate dengan sembahyang dan juga di luar sembahyang. Jadi orang yang kenal Allah Ta'ala ini tuan-tuan, Allah nak gambarkan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj mengikut perspektif masing-masing. Jadi kita bincang fiqh dulu. Baik, apabila sampai di border, dia naik terus tuan-tuan, lokasi selepas lokasi ke-7, lokasi ke-8, nama dia lah Mustawa. Maka bukan lagi Mi'raj. Ulama bincang, Nabi kita naik dengan apa? Mi'raj dah tak ada, tangga dah tak ada. Tangga ini langit pertama, naik kedua, tangga. Langit kedua, langit ketiga, tangga, Mi'raj. Tetapi langit yang ke-7 nak naik ke Mustawa, lokasi seterusnya, bukan Mi'raj. Maka ulama mengatakan walaupun ada khilaf di cerita Isra, ada khilaf banyak tuan-tuan. Sebab tu Wahabi tak nak pakai. Wahabi ni dia bak khilaf, dia tak main, dia main sahih aja. Bak doa dia tak main. Dia kata, ulama mengatakan Nabi naik bukan dengan tangga. Nabi naik dengan apa? Ada yang mengatakan Nabi naik dengan terbang. Tu pun biasa tengok cerita apa? Superman. Imajinasi lebih, kita perlu percaya. Tapi kalau cerita Nabi terbang, betul ke? Superman boleh terbang? Kan Nabi boleh terbang kot? Hebat Superman lagi. Maka ada riwayat mengatakan Nabi naik bukan dengan kenderaan. Tidak ada kenderaan. Burak di bawah. Mi'raj tangga. Lepas tangga nak naik ke Mustawa, ada 3 lokasi lagi tuan-tuan. Ini bukan Mi'raj. Dan tidak ada kenderaan. Nabi naik dengan terbang. Apa nak pelik tuan-tuan? Wali Allah boleh terbang. Ini Nabi, bukan wali. Wali Allah ini, perjalanan mereka ada 2. Pertama di darat, mereka berjalan. Dan yang kedua di hawa, udara. Udara mereka terbang. Itu wali Allah. Sebab tu ada makan wali Allah. Dia panggil bersila fil hawa, murabba' fil hawa. Ada wali Allah makan yang boleh duduk di atas hawa. Duduk. Kerusi tak ada, tapi boleh duduk. Piramli di atas tikar. Ni bukan tikar ni. Piramli dia wali, sebab tu dia boleh ada tikar. Itu makam Piramli. Ni wali yang wali yang betul ni. Dia tidak ada tikar. Dia boleh bersila di atas hawa. Tu dia panggil murabba' fil hawa. Kalau ada masa, ada panggil pada umur tuan-tuan, bacalah kitab-kitab tasawuf juga untuk menyuburkan hati kita, bertambah pegangan kita, bertambah perasaan kehebatan muncul dalam hati kita apabila kita baca kitab-kitab tasawuf juga. Nak tengok orang, bukan kita pun, makam-makam orang. Itu kita duk bincang wali bukan para sahabat, lagi dahsyat sahabat. Ini baru wali boleh terbang. Cuma kita tak nampak lah, dia nampak macam burung je. Tu ulama kata kalau burung boleh terbang, takkanlah orang wali sangat hebat dengan Allah Ta'ala tak boleh terbang. Cuma kita je tak nampak. Kita ni duduk terbang. Dia duduk buat-buat. Ni bukan boleh buat ni tuan-tuan. Dia bukan boleh buat. Tok wali bukan boleh buat. Khusyuk pun sama. Ada setengah orang kita duduk tengok tuan-tuan, kesian, paksa khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk bukan boleh dipaksa. Khusyuk mesti melalui proses. Khusyuk anugerah Allah Ta'ala. Follow proses, rizak dia Allah campakkan perasaan khusyuk. Allah campakkan perasaan gerun. Allah campakkan perasaan rindu dalam solat. Rindu nak solat. Itu semua anugerah Allah. Tapi kita kena buat dulu proses dia. Apa proses dia? Yang kita belajar dalam kitab fiqh. Ada orang pejam mata dan sembahyang. Tanya, Ban, kenapa pejam mata, Ban? Nak khusyuk ustaz. Dia pejam mata tak datang. Dia ingat pejam mata tak datang. Sebenarnya pejam mata lagi tajam, lagi jauh dia punya melepasi alam lain. Nuh, alam remaja datang. Tu yang kunci hilang tu, tengok dalam sembahyang. Oh, karomah dia. Karomah, nak cari kunci dalam solat. Tu karomah luar biasa. Apa hilang? Jangan lupa, jangan bimbang. Cakap ke bini dia, mana kunci abang? Bini pun cakap, tak apa bang, abang solat. InsyaAllah nampak kunci abang di mana.
Itu hebat juga kita pun. Solat boleh menyelesaikan masalah. Tak boleh. Dia bukan tak payah nak buat-buat tuan. Follow saja. Syarat dah buat. Nak khusyuk ni macam ni. Khusyuk zahir dulu. Ni zahir pun tak tahu. Zahir itu khusyuk, baru Allah anugerahkan batin. Batin mana khusyuk hati. Ini semayang duk bergaru, tak khusyuk. Sambil solat, bergaru kiri, bergaru kanan, mata tak khusyuk, tangan tak khusyuk. Tangan duk pegang janggut, tangan duk garu telinga, tak gatal pun duk garu buat apa. Duk ikut sangat syaitan cakap gatal ban, dia pun garu. Syaitan cakap pula belakang pun gatal, dia pun layan. Tu semua tu terpengaruh dengan godaan syaitan. Kenapa panggil tu? Semua tu adalah gangguan. Kena ru'yah tu. Gangguan syaitan semua tu. Baik. Lokasi pertama tuan mustawa. Dia naik terbang dengan mustawa. Lalu sampailah di border. Dia ada khilaf tuan, ada kata bukan mustawa. Tak apa, saya cerita yang khilaf pun tak apa. Kalau tuan dengar lain dulu pun betul. Dia ada khilaf. Ada kata bukan mustawa. Ada kata lokasi yang ke-8 ialah Arsyul Rahman. Ada kata tak, bukan Arsyul Rahman, mustawa dulu. Tak apa tuan, jangan dulu bergaduh. Yang penting kita tahu je. Kita tak akan sampai bergaduh buat apa. Dia duduk bimbang, kita tak sampai ke tempat tu. Dia tak boleh pergi. Nabi je boleh pergi. Ni hebat Nabi kita. Kita nak cetus malam ni tuan-tuan, inspirasi kita. Nabi kita manusia sangat hebat. Orang lain tak boleh pergi, dia saja. Tempat yang dia saja. Maka sampai di Sidratul Muntaha. Lupa nak sebut. Sidratul Muntaha tuan-tuan, sebelum dia naik mustawa. Tapi alam sama lah. Jibril ini dia setakat Sidratul Muntaha saja. Dia tak boleh naik alam lain. Dua lokasi itu Nabi pergi seorang diri. Makam yang ke-8, ke-9 tuan-tuan tak boleh. Hanya Nabi kita seorang saja pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Tinggalkan Jibril. Pada mulanya Nabi kita ajak Jibril. Ajak tuan guru dia. Jibril ini adalah jurupandu dia, guru dia, Israfil dan Mikail. Tetapi Jibril cakap, aku diarahkan untuk setakat ini saja. Kalau aku naik juga, menyebabkan aku akan hancur. Punya besar Jibril tuan-tuan. Jibril ini malaikat yang paling besar, makhluk yang paling besar. Dia ada 6,000 sayap dia, dan sayap dia daripada ufuk kiri ke kanan. Kalau dia buka sayap dia tuan-tuan, seluruh dunia dia boleh cover dengan sayap dia. Itu dipanggil makhluk yang terbesar, Jibril. Tetapi hancur, naik ke alam. Sebab alam ini Jibril tak boleh menyesuaikan diri. Tetapi jasad Nabi kita boleh menyesuaikan diri. Itu kata hebat jasad Nabi kita. Jibril tak boleh sesuaikan diri. Maka ditunggu setakat tu Nabi kita terus naik. Nabi kita naik ke lokasi yang ke-8 mustawa. Daripada mustawa dia naik ke lokasi yang ke-9. Nama dia Sariful Aqlam. Sariful Aqlam. Apa yang Allah nampak? Ini Jibril tak ada ni. Apa yang Allah tayangkan dia aqlam, qalam. Nabi terpegun melihat sangat cantik dan unik qalam. Nabi tak pernah tengok qalam Allah Ta'ala yang menulis segala takdir Allah Ta'ala. Segala perancangan Allah Ta'ala, Allah arahkan qalam yang akan menulis. Sariful aqlam. Dialah yang akan merekodkan. Ini kehebatan makhluk Allah Ta'ala yang bernama qalam. Yang kita kata kalam Allah yang tak hancur. Ada 8 jenis yang Allah tak binasakan. Antara 8 jenis pertamanya ialah qalam. Ini Nabi tengok bertukar-tukar warna. Ada ulama riwayat bermacam-macam. Ada yang Nabi tengok qalam ini berbagai warna, dia berupa bertukar warna. Tu keajaiban makhluk. Allah nak hiburkan hati Nabi. Kan berlaku peristiwa sebelum Isra' kan, Nabi diperas, dia kecewa. Banyak Nabi berlaku beberapa perkara yang menyakitkan hati Nabi, yang Nabi sangat kecewa, sangat ferah dengan umat dia. Lalu berlaku takdirnya, Allah Ta'ala hiburkan hati Nabi. Nabi lupa segala rejection yang berlaku di Mekah. Baik. Kemudian terus naik ke lokasi yang ke-9, last lah. Lokasi ke-10 lah. 10. Habis dia 3 kan, 7/3. Mustawa, Sariful Aqlam, dan last sekali. Apa dia last ini? Nama dia lah Arsyur Rahman.
Ini dalam kitab astronomi ataupun dalam kitab falak sebut Hadratullah. Dia panggil Alan Azamu. Kesemua ini dikumpulkan sebagai Alan Azamu. 3 atas yang Jibril tak boleh pergi itu, lokasi ke 9, yang lokasi ke 8, 9, 10 ini dia panggil lokasi 3 alam ini. Dia berbeza, tetapi umumnya ulama kata inilah dia Alan Azamut, alam yang hanya Nabi kita sahaja boleh berada, makhluk lain tak boleh berada. Sampai sahaja di Alan Arsyur Rahman tuan-tuan, ataupun Alan Azamut, ataupun di Hadratullah, maka bertemulah, di hadapan berlakulah pertemuan dengan Allah Ta'ala. Allah sambut dia macam mana tuan-tuan? Allah sambut dia dengan bacaan tahiyah yang kita duk baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Nabi jawab, dia pun teruskan, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi ataupun Allah Ta'ala ucapkan assalamu alayka, sejahteralah ke atas kamu wahai Nabi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkaulah Nabi yang Allah Ta'ala rahmat dan Allah Ta'ala berkat. Jangan bimbang, jangan gusar. Kamu ini Nabi dan kamu juga Allah rahmat dan kamu juga Allah berkat. Apapun rejection kamu jangan bimbang. Ini antara kata-kata Allah menyambut Nabi kita. Dan Nabi kita ini kata ulama, dia tak lupa diri. Dia tak akan lupa umat Nabi dia, umat dia. Apa yang dia jawab? Ulama kata tanda Nabi kita ini bukan seorang yang mudah lupa. Kenapa? Di mana pun dia bertemu Allah Ta'ala, orang yang orang panggil apa? Saat pertemuan dia dengan Allah Ta'ala, pertemuan yang panggil teragum, dia tak lupa kepada Allah, kepada Nabi, kepada umat. Dia sebut assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jangan aku saja selamat, sejahtera tu mana selamat. Dia nak juga umat dia pun selamat. Assalamu alaina, sejahtera ke atas kami. Semua masuk. Dan khusus spesifik ke atas orang-orang yang soleh. Siapa saja umat dia yang soleh, semua masuk di dalam kata-kata Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kemudian disambut oleh seluruh malaikat. Malaikat sambut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambutan ini, ucapan ini dilakukan oleh penduduk langit, bergema penduduk langit, menyatakan, mengakui, membuat pengakuan secara terbuka bahawa aku mengaku tidak ada Tuhan lain yang layak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu wakil ataupun utusan Allah secara official, secara rasmi. Inilah dia tuan-tuan, berlaku pertemuan Allah Ta'ala dengan Nabi kita, disaksikan oleh para malaikat. Maka kita belajar dalam kitab akidah tuan-tuan, Allah bukan berada di mustawa, bukan berada pada arsyur rahman, bukan berada pada azamut, alan azamut, tidak. Tapi Allah munculkan. Jangan kata, oh Allah Ta'ala memang tak bertempat, cuma dia berada pada tempat tu sekejap sajalah. Tak, bukan sekejap. Dia tidak berada pada arsyur rahman. Yang berada pada arsyur rahman ialah Nabi kita. Nabi kita dia berada pada tempat lokasi yang tertinggi, 10 makam tertinggi. 7 langit, 3 di atas. Tetapi Allah Ta'ala tidak bertempat. Ini untuk tempat lah dia boleh muncul tu. Itu dia view, dia tayangkan. Dia tayangkan diri dia, zat dia di arsyur rahman, yang dipanggil dalam kitab tasawuf Hadratullah, berada bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Bukan jasad kita, zat kita duduk berdepik dengan Allah Ta'ala. Bukan. Itu Hadratullah. Sebab itu orang belajar tasawuf tuan-puan, maqam tertinggi Nabi kita ni adalah maqam yang tertinggi. Kenapa Jibril dia tak naik? Ada hikmah dalam kitab tasawuf kata. Kalau perspektif tasawuf pula, guru ini tuan-puan memandu dia dan
apabila dia naik maqam, guru boleh lepas. Dia naik sendiri, tak perlu guru bimbing dah. Ada yang maqam lebih tinggi daripada guru pun ada. Guru sebagai juru pandu, tetapi dialah yang buat sendiri. Dialah yang mujahadah, lawan nafsu. Guru ini juru pandu. Guru biarkan, tak bimbing. Maksudnya lepas, berjalan sendiri. Akhirnya dia boleh bertemu dengan Allah. Hasil daripada bimbingan guru. Sebab itu rahsia dia tuan-tuan, kita nak hidup di dunia pun kena ada guru, dan lebih-lebih lagi nak berjalan di akhirat, nak selamat diri bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat, lebih-lebih kena ada guru. Guru di dalam fiqh, guru dalam mengenal Tuhan, dan guru di dalam tasawuf, supaya amalan kita ada panduan yang jelas. Maka ulama bincang, Jibril dia tinggal cakap 7 je. Makan 3 Jibril lepas, Nabi kita naik seorang diri. Dia ada bimbing, ya, dia guide, dia bimbing. Tetapi selepas Nabi kita boleh naik sendiri, bertemu dengan Allah Ta'ala walaupun tanpa guru dia. Itu hikmah dari sudut tasawuf. Jadi kesimpulan malam ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita, pertama kita kena appreciate, kena menghargai kita umat Nabi Muhammad. Maka tanda dia bukan sahaja kita ni kena orang panggil apa, kena sambut maulud Nabi setiap tahun, kena sambut Isra' Mi'raj saja, bukan sekadar sambutan, tetapi tindakan kita tanda menghargai Nabi, seorang makhluk yang luar biasa. Yang kedua, tanda kita menghargai sembahyang ini protokol yang luar biasa. Apa tanda dia? Maka ulama sebut tanda dia, kita mesti nak bertindak untuk memastikan amalan sembahyang kita ini, kita kena ada guru. Nabi dah Allah Ta'ala dah tunjuk, tanpa Jibril Nabi boleh berjalan daripada Mekah, Nabi daripada masjid Nabawi, boleh berjalan tanpa Jibril. Naik ke Mi'raj boleh tanpa Jibril. Dia berjalan daripada Mustawaf tanpa Jibril. Takkanlah hak bawah hak lokasi alam biasa dia tak boleh tanpa Jibril? Boleh. Tetapi Allah takdirkan untuk teladan dan pengajaran kepada umat bahawa kehidupan manusia mesti ada guru. Nak sampai ke Allah Ta'ala mesti ada guru. Nak selamat akidah kita mesti ada guru. Nak selamat amalan kita, betulkan amalan kita, betulkan semayang kita, mesti ada guru. Jadi tanda kita menghargai orang panggil anugerah Allah Ta'ala ini tuan-tuan, kita belajar betul-betul dan kita pastikan amalan kita itu betul menurut syariat Allah Ta'ala. Maka Tuan Guru saya sebut pesanan yang saya akan buat sampai mati. Dia kata, apabila kamu belajar, maka niatlah kamu sampai mati. Kenapa? Kerana saham selepas mati kita akan dapat. Komitmen kita tuan-tuan dalam belajar, sebagai tanda penghargaan kepada syariat yang luar biasa ini, kita rasa excited, rasa dahaga untuk nak ilmu Allah Ta'ala. Barulah kita rasa menghargai syariat Nabi kita. Nak ilmu solat ini rasa khatam, nak khatam lagi, ulang dan ulang. Kita rasa kemanisan dengan ilmu Allah Ta'ala, dengan ilmu semayan. Rasa seronok. Sehingga Allah Ta'ala campak kepada kita tuan, rasa izzah. Allah campak pada kita rasa keagungan dalam diri kita terhadap ilmu sembahyang dan ilmu-ilmu lain. Mulalah kita akan Allah campakkan rasa rindu. Dia rasa mabuk dengan ilmu, tak boleh tak dengar ilmu syariat tuan-tuan, rasa tak boleh duduk. Itu campakkan Allah Ta'ala, maknanya kita dah semakin naik maqam. Dan apa hadiah kita tuan-tuan? Allah hadiahkan kepada kita Nabi Isra, Nabi Mi'raj, maka kita pun terdapat Mi'raj. Cuma kita ni dipanggil as-salah, salat itu Mi'raj orang-orang mukmin. Mi'raj apa? Iaitu kita dalam sembahyang itu kita boleh bertemu dengan Allah Ta'ala.
Di luar sembahyang bagi orang tasawuf dia ingat kepada Allah, dan kita orang biasa kadang-kadang di luar tak ingat, maka kita fokus dalam sembahyang, kita akan bertemu dengan Allah. Maksudnya kita ingat kepada Allah. Maksud bertemu tu apa? Maksud ingat kepada Allah dalam sembahyang. Itu dipanggil mi'raj orang mukmin, adalah sembahyang mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan panjang malam ni, mudah-mudahan ada manfaat pada kita, dan paling penting Allah berikan tanda manfaat pada kita. Tutupan dia boleh tulis ada tanda. Apa tanda kita? Allah berikan kekuatan kepada kita untuk buat ibadat. Itu antara manfaat ilmu. Kita pun tak tahu tuan dari mana, ilmu mana yang Allah beri manfaat, kita tak tahu. Kita belajar saja, kita duduk saja dalam majlis ilmu. Besar majlis ilmu itu, value dia sangat besar. Dia boleh merubah diri kita, dia boleh merubah keluarga kita, dia boleh merubah tempat tersebut. Maka kita juga Allah akan ubah, tapi kita tak tahu. Berkat ilmu mana kita tak tahu. Yang penting kita buat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.